Pemikirannya setara dengan budak kecil yang belum masuk sekolah rendah. Apa mereka tahu tentang merdeka? Berbaris, lalu melaungkan meleka, walaupun menyebutnya dengan tak betul. Dr. Siddiq Fadil di dalam Facebooknya dia kata, merdeka sekarang berubah dah. Bukan orang meneriakkan merdeka, merdeka, merdeka. Lah ni orang teriakkan, mau duit kah, mau duit kah, mau duit kah. Ada betulnya kan, tak semesti betul tapi ada betulnya. Mau duit kah, mau duit kah, mau duit kah. Duit itulah lambang kemerdekaan. Ketiganya, ramai juga yang terjebak dengan bila sebut merdeka, malam merdeka itu mesti berhimpun di tempat yang khusus tertentu, tempat yang menarik, dihiburkan oleh artis-artis, berjoget, bernyanyi, bermuzik bersama artis-artis. Itulah kemerdekaan. Maknanya kemerdekaan sonok. Kalau kemerdekaan disambut berapa tahun dah? 57 tahun. Sonok 57 tahun dah. Dan akhir sekali yang paling bahaya, di kalangan remaja, di kalangan beliau, menganggap merdeka adalah satu proses kebebasan. Dalam menyambut kemerdekaan, kita mesti tonjolkan kebebasan. Maka tuan-tuan tengok di sekitar Matang Gedung ni, Taman Jati, Tikam Batu, mana-mana lah di negara kita Malaysia ini, pada hari kemerdekaan tu ramai anak-anak cucu kita yang naik motor merempit atas jalan. Di malamnya pula bawa awek naik motor sekali. Orang perempuan kalau boleh naik motor dengan orang jantan ni berat. Kan? Kita bukan baik tak mana, tapi tak gamak, geli, geleman kan. Tapi itulah gambaran selanjutnya. Apatah lagi mengikut satu pandangan, apatah lagi merdeka ini mempunyai slogan yang cukup hebat, iaitu apa dia? Di sini bermulanya sebuah cinta. Di sini bermulanya sebuah cinta. Ada seorang hamba Allah menulis dalam Facebook, dia kata, inilah slogan yang paling tepat. Di sini bermula sebuah cinta. Dia kata, 9 bulan lagi akan lahirlah anak-anak merdeka. Jadi ada orang mengambil kesempatan malam merdeka itu untuk menyemai benih-benih cinta, lalu mereka akan menyambut kelahiran anak-anak merdeka barangkali pada bulan Julai atau Ogos tahun depan. Ini suatu fenomena yang dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kemerdekaan dalam konteks Islam disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Pertama, ayat yang tuan-tuan selalu baca, selalu dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadat kepadaku. Jadi itu merdeka. Merdeka bermakna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu makna apa? Orang Melayu kalau sebut beribadah, semayang, puasa, ambil semayang, apa lagi? Zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Illa liya'budun, melainkan untuk beribadat kepadaku. Beribadat kepadaku apa maksud? Beribadah tu ada banyak tafsirannya. Pada amnya, beribadah kepadaku maknanya menyembah Allah saja. Menyembah dalam arti kata yang sebenar, Allah saja. Takut kepada Allah saja. Redha yang dicari, redha Allah saja. Apa saja? Allah saja. Tidak yang lain. Kita tak takut kepada orang lain. Kita tak cuba memuaskan kehendak orang lain, tetapi kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu fiqh misalnya, ibadat bermakna doa, madah. Maknanya ibadat yang kita faham, sembahyang, puasa dan sebagainya. Kemudian keduanya ghairu madah, dalam bentuk yang lain. Apa saja perbuatan kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh simpulkan bahawa salah satu pengertian merdeka ialah mencari redha Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan redha manusia. Memerdekakan diri daripada mencari redha manusia, lalu
menukarkannya kepada mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan sebagai merdeka. Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Merdeka daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua ialah ayat 36 surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatir rasula, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Untuk apa? An ya'budullah, sembah Allah, sembahlah Allah. Seruan rasul adalah an ya'budullah, sembahlah Allah saja. Maknanya beribadah kepada Allah saja, cari redha Allah saja, takut kepada Allah saja, minta tolong kepada Allah saja, menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Allah saja, dan jangan melakukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Jauhilah sistem-sistem yang zalim. Jauhilah sistem-sistem peraturan-peraturan cara hidup, gaya hidup yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian kedua. Ketiganya, pengertian yang lebih detail. Kalau tuan-tuan ada smartphone ataupun ada Quran di hadapan, buka surah Al-Baqarah ayat 257. Surah Al-Baqarah ayat 257. Kalau ada smartphone, buka. Semoga duit yang kita guna untuk smartphone itu menjadi amal soleh. Smartphone kita boleh bawa kita hingga ke mati, taklah masuk dalam kubur, tetapi smartphone kita tu ada nilai ibadah, ada nilai amal soleh. Itu yang dikatakan amal soleh, kan? Guna apa saja yang ada untuk mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok ayat 257 surah Al-Baqarah. Kebanyakan software Al-Quran yang di-download daripada Google Play tu boleh diedit, boleh ditambah notanya. Jadi ambil kesempatan untuk menambahnya, ataupun buka Quran, centang sikit apa, setengah tu hormat Quran, tak mau tulis langsung. Sayang Quran, itu dia tak minat Quran tu kan, dia kalau dia sayang terlampau. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum. Allah adalah wali orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang yang beriman. Saya tak ikut terjemahan Quran, saya ikut terjemahan biasa. Sebab Quran kadang-kadang dia terjemah, dia tafsir dah. Nah, misalnya dia kata Allah pelindung orang-orang yang beriman, tak mau, kita susah nak bincang bila kita sebut itu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali kepada orang beriman. Itu prinsip merdeka nombor satu. Wali kita adalah Allah. Wali itu ada berapa? Satu, Allah yang Maha Esa. Perkataan wali itu adalah perkataan tunggal, kan? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah wali kita. Itu prinsip kemerdekaan yang pertama. Prinsip kemerdekaan yang kedua adalah ayat ini disebut yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan, Allah lah mengeluarkan mereka daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya, yakni iman. Merdeka pertama, Allah itu wali. Kita nak sandak, nak minta, nak apa semua kepada Allah saja, nak ikut apa semua. Keduanya, merdeka bermakna minaz zulumati ilan nur, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, keluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Mari kita berhijrah. Merdeka bermakna kita berhijrah daripada gelap kepada cahaya, daripada tak dengar kata Allah, kufur kepada Allah, kepada beriman kepada Allah Ta'ala, gelap kepada cerah. Jangan duk cari gelap, benda cerah duk ada, beralihlah kepada cerah. Suka tak suka, mesti kita beralih kepada yang cerah, gelap kepada cerah. Allah nak habaq bahawa merdeka itu kita berubah daripada gelap kepada cerah. Merdeka adalah proses mengeluarkan daripada gelap kepada cerah. Gelap bermakna, sebahagian ulama kata gelap itu maknanya kufur. Daripada kufur kepada Allah kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minaz zulumati ilan nur, keluar daripada gelap kepada cahaya. Kemudian Allah banding pula, itu orang yang merdeka. Orang Islam adalah orang yang merdeka. Orang bukan Islam pula, orang kafir, adalah orang yang tidak merdeka.
Walaupun dia rakyat Malaysia, dia tidak merdeka dalam arti kata Islam. Sebab Allah kata wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang yang kafir wali-walinya adalah taghut. Tadi kita tadi wali kita Allah. Wali itu satu, tunggal, disebut secara tunggal wali. Ini disebut awliya. Mereka wali-wali mereka adalah taghut. Itu orang-orang kafir. Sebab orang Islam yang tak mau Islam, dia ada banyak wali dia. Awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, yang mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Itulah orang-orang yang tidak merdeka, adalah keluar daripada cahaya pergi cari gelap, tak ada pasal-pasal. Duk cerah elok-elok pergi cari gelap, duk atas elok turun ke bawah. Lebih kurang macam tu. Itu prinsip kemerdekaan. Kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah kata Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali kepada orang-orang yang beriman. Wali ni ada memakrifkan sebagai pelindung. Wali ni mengikut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, dia kata dua maksud. Pertama, Allah mai terus datang terus kepada kita. Kita nak minta tolong, kita minta tolong terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selia kita terus. Keduanya, berada terus hampir dengan kita. Qarib. Allah ini rapat dengan kita. Jadi jaga-jaga, jangan buat salah. Allah tahu kan. Orang bila tulis Facebook, dia tulis rupa macam Allah tak ada. Supaya Allah tak boleh tengok apa dia tulis dalam Facebook. Duduk dalam keadaan biasa, dia rasional. Bila dia guna Facebook, dia sudah tidak rasional, emosi dan sebagainya. Dia tak tahu bahawa Allah dekat dengan kita. Maknanya dalam kita buat salah, kita jaga, Allah dekat dengan kita. Kita buat betul pun, kita buat benar pun, kita kena tahu Allah dekat dengan kita. Buat salah semua orang tahu. Kalau anak-anak buat salah, kita tegur anak, buat salah, Allah tulis lagi, malaikat tulis lagi. Allah tahu, Allah nampak. Bukan jahat saja, buat baik pun Allah nampak. Kita tak nak habaq, buat baik Allah nampak. Jarang mak pak kata gitu. Bapak selalu kata, jangan nak buat baik, nak jahat, Allah nampak. Kata juga bahawa hang buat baik Allah nampak. Hang susah hati, Allah nampak tak? Nampak sampai tu. Nanti Allah akan tolong. Mintalah tolong kepada Allah. Maka wali itu dalam bentuk tunggal, menunjukkan bahawa satu-satunya kita berserah, satu-satunya kita mencari redha adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian minaz zulumati ila nur. Az-zulumat disebut secara jamak. Kegelapan tu Allah sebut secara jamak. Sedangkan an-nur Allah sebut secara tunggal, menunjukkan bahawa kebenaran itu satu. Kebenaran yang kita nak cari ini satu. Tak susah, tak gaduh pilih. Hak tu benar, Islam tu benar, pilih hak tu, jangan nak cari yang lain. Sedangkan kejahatan ataupun kegelapan, kekufuran tu, az-zulumat tu Allah sebut sebagai dalam bentuk jamak. Maknanya kegelapan ini ada berbagai-bagai. Pening kita nak pilih, tak usah pilih lah. Buat apa pening kita pilih, tak usah pilih. Pilihlah cahaya. Cahaya tu satu kan. Az-zulumat tu banyak. Kalau dalam konteks pahaman, ada sosialis, ada marxis, ada kapitalis, ada nasionalis, ada macam-macam yang bercanggah dengan Islam, cukup banyak. Tetapi yang Islam hanya satu. Jadi minaz zulumati ila nur. Dan begitulah juga orang-orang yang tak mau Islam, dia nak cari perlindungan selain daripada Allah. Allah sebut golongan ini awliya'uhum. Golongan orang kafir ni pemimpin mereka ramai, yang mereka ikut ramai. Kita satu ya Allah. Depa ramai. Ada macam-macam isma. Taurut ini berbagai-bagai. Taurut dalam bentuk marxisme, taurut dalam bentuk sosialisme. Mungkin lah tak ada lah. Taurut dalam bentuk kapitalisme, materialisme dan isma lain. Isma ada lah kan. Jadi isma lain banyak. Jadi itu dia katakan. Itu yang dikatakan sebagai merdeka. Jadi kesimpulan awal kita boleh buat, merdeka apa dia? Daripada gelap kita masuk ke cerah. Kita uji diri kita sendiri. Adakah kita masuk dalam golongan ini? Golongan yang telah meninggalkan kegelapan untuk mencari yang cerah.
Nak tahu hak mana cerah, hak mana gelap, kita kena menuntut ilmu. Kita kena tahu hak mana gelap, mana cerah. Setengah orang dia duk sangka dia betul dah, padahal dia tak betul. Sayanglah kalau usia merdeka 57 ke atas, kita masih tak tahu hak mana betul dan hak mana tak betul. Seterusnya, orang kadang-kadang fikir merdeka itu adalah kebebasan, dan kebebasan itu mutlak. Tidak ada kebebasan yang mutlak. Ulama kata kita hanya antara dua. Pertamanya, kita menyembah sesama manusia ataupun mencari redha sesama manusia. Kalau kita menyembah sesama manusia, mencari redha sesama manusia, bermakna kita bukan hamba Allah. Kita cenderung kepada sistem-sistem manusia. Undang-undang kita pakai undang-undang manusia. Apa buat pun kita ikut pahaman-pahaman yang dibawa oleh manusia. Maka kita tidak menjadi hamba Allah. Atau kita menjadi hamba Allah apabila kita buang semua-semua yang bercanggah dengan kehendak Allah. Kita buang semua sesembahan sesama manusia, kita tukar kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita ubah ketaatan sesama manusia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ubah daripada pahaman-pahaman yang bercanggah dengan Islam kepada pahaman yang sesuai dengan Islam. Kita meninggalkan pertubuhan-pertubuhan parti-parti yang tak sesuai dengan Islam. Kita bersama dengan pertubuhan jamaah parti-parti yang bersama dengan Islam. Itulah merdeka yang sebenar. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau ada apa pilihan tak betul. Komunis misalnya, mereka kata mereka tidak bertuhan, padahal mereka bertuhan. Mereka bertuhan kepada pemikiran mereka. Orang-orang komunis bertuhan kepada Marxis, Karl Marx, bertuhan kepada pemikiran komunis. Orang sosialis bertuhan kepada pemikiran sosialis. Mereka mengaku tidak ada Tuhan, tapi sebenarnya mereka bertuhan sesama manusia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jangan kita terperangkap di dalam menyembah sesama manusia. Mari kita tengok sepanjang hari merdeka ini, minggu-minggu merdeka ini. Orang kata merdeka ni sambut sampai 16 bulan. Kita tengok perangai Hang Tuah, seorang tokoh yang dipuja dan dipuji. Dalam hikayat Hang Tuah, saya tak tahu Hang Tuah ni ada sungguh ke tak, andaikan kata ada. Jangan jadi seperti Hang Tuah. Hang Tuah dia mempertuhankan rajanya. Dia rela buat apa saja untuk mendapat redha Sultan Melaka. Dia dalam hidup dia nak memuaskan Sultan Melaka. Sultan kata cari anak dara kat aku, walaupun tak logik, dia pergi cari. Walaupun dia pergi cari sehingga depa minta hantaran sedulang apa nama, hati nyamuk dan sebagainya, dia ketiak nak cari juga. Padahal benda tak dapat dicari, dia tetap nak cari juga. Sebab apa? Dia nak mencari redha Sultan Melaka. Dia bukan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup membunuh rakan seperjuangannya Hang Jebat. Kerana apa? Kerana nak mencari redha Sultan, bukan mencari redha Allah. Kalau dia mencari redha Allah, dia akan mempertahankan keadilan. Dia tak akan bunuh sahabatnya yang memberontak. Ini perangai Hang Tuah. Jadi dia tidak mencari redha Allah, melainkan dia mencari redha manusia. Inilah contoh manusia yang tidak ada ubudiyah yang jelas. Hang Tuah itu tuan-tuan mempertuhankan rajanya. Kita ambil contoh cerita lama. Kita diajak di sekolah supaya memuja Hang Tuah. Itu bukan tokoh yang baik. Tokoh yang meletakkan redha itu, mencari redha semata-mata redha raja, redha Sultan Melaka kepada ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, model merdeka dari sirah nabawiyah. Nabi mengajar kita erti merdeka. Mari kita tengok tahap-tahap kemerdekaan yang Nabi ajak. Merdeka tahap pertama adalah memerdekakan diri. Tuan-tuan, selidik diri, adakah tuan-tuan merdeka diri? Nabi SAW di awal kenabian, ketika berada di Mekah, beberapa Nabi telah menjalankan dakwahnya. Ada beberapa orang Quraisy di Mekah yang telah menyahut dakwah Nabi dan memeluk Islam. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan berbagai lagi. Jadi mereka ini meninggalkan jahiliah, lalu memilih Islam. Ini kemerdekaan diri. Kita tak buat tak benda ni. Kita tinggalkan jahiliah, kita terima Islam. Ini merdeka paling rendah, paling asas, bukan rendah, paling asas. Tinggalkan jahiliah, terima
kemerdekaan. Terima Islam. Susah nak bagi contoh. Kalau kita sembang di kedai kopi dengan orang yang main masjid, orang yang rajin main kuliah, dia akan cerita balik zaman muda dia kata, kalau zaman jahilah lagu tu, dia kata dengar bunyi muzik lagu tu, dia kata mangkit gencok. Dia kata kan. Jadi maknanya dia ingat zaman jahilah dia dulu. Dia selalu istilah masa jahilah dulu Ustaz masa jahilah. Jadi maknanya dia telah tinggalkan era jahilah lalu menerima Islam. Walaupun dia Islam daripada asal, tapi cara hidup dia jahilah. Jadi merubah daripada jahilah kepada Islam. Ini merdeka tahap 1. Sebahagian daripada kita barangkali merdeka dalam konteks ini. Tapi masih ramai di Sungai Petani yang masih belum merdeka. Dalam konteks merdeka paling rendah ni, tahap nombor 1. Masih ramai yang tidak merdeka, umur 50, 60-an, 70-an masih leka. Kadang-kadang kita tengok di kedai-kedai makan tak larat berjalan, bertungkat, kena usung, kena pimpin, hanya mai untuk makan. Dan anak-anak ni tak pimpin, tok wan depa, pak depa, tok depa untuk mai ke masjid. Ingat pula. Tuan-tuan tengok, saya tengok sedih, keluar pada pintu kereta nak kena papah kerana nak mai makan. 3 rasa. Kerana tu sungguh-sungguh depa jaga. Ini sikap kita. Kita ada mak, kita ada pak, kita ada orang tua, kita layan yang bersifat material. Kononnya hormat pada mak pak, bawa mak pak makan sedap, tak ada masalah. Hormat pada mak pak, bagi duit sebulan 1,000. Hormat pada mak pak, tukar kereta mak pak daripada kereta manual kepada auto. Kononnya tak larat. Lutut sakit lah, tangan sakit lah nak masuk gear payah. Kita buat semua tu, amalan yang baik. Tetapi kita lupa, jarang orang buat. Dia tolong mak pak dia jaga mereka daripada satu hari nanti ditelan oleh api neraka. Tak ada, jarang. Tengok mak pak kita tengok umur 70 lebih dah, sedih. Tengok sebab apa? Masjid pun tak pergi. Kita tak ajak. Kita tak setiap sungguh-sungguh macam mana nak bagi mak pak aku ni minat kepada ilmu, minat kepada Islam, berkawan orang baik-baik. Tak ada. Kita tahu suara duit kita terlalu bersifat material. Jadi marilah sama-sama lepas kuliah ni kita jaga dari segi tu. Duit bagi-bagilah. Tapi yang penting ajak mak pak kita supaya minat kepada ilmu. Dah lah muda tak main cari ilmu, tua pun duduk lagu tua. Tahu makan, belanja. Jadi kita tidak merdeka di tahap nombor 1 pun tak selesai. Tahap kedua, Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Nabi pergi ke Madinah. Ini merdeka yang kemas. Nabi membuka negara Islam Madinah. Ini dipanggil merdeka institusi. Buat tak kita? Ini kita tak buat. Saya berpendapat bahawa negara Malaysia yang tercinta ini merdeka barangkali tahap 1. Tahap 2 tak buat. Kita masih tak mau melaksanakan Islam dengan secara jujur dan ikhlas. Kita hanya merdeka diri-diri dalam negara. Itu pun bukan kita buat. Individu itu sendiri berubah. Jarang saya jumpa institusi kerajaan telah mengubah orang daripada jahiliah kepada Islam, daripada panggil huduh kepada panggil baik. Jarang jumpa. Orang yang berubah tu kerana apa? Kerana dia main masjid. Kerana apa? Kerana dia memang nak berubah. Institusi tak pernah merubah dia. Tak pernah dengar lagi orang tu pasal apa. Hang dulu teruk lah baik banyak pasal apa? Jabat agama dakwah aku tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Semuanya daripada NGO, daripada individu, kumpulan individu. Jadi kita tidak menjalankan secara agresif dalam konteks kerajaan untuk memerdekakan institusi. Nabi lakukannya dengan berhijrah ke Madinah. Kalau kita tengok takrif pula, Nabi orang luar, orang Mekah. Dia masuk ke Madinah, dia buka negara Islam di Madinah. Kalau dalam konteks takrifan sekarang, Nabi adalah penjajah. Orang luar jajah Madinah. Waktu itu Madinah, Makkah negara berbeza. Kalau nak konteks negara. Jadi Nabi masuk ke Madinah, maknanya Nabi menjajah. Tetapi Islam tak kisah jajah. Yang penting membawa kebaikan, membawa kepada Islam, membawa orang-orang Madinah daripada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minaz zulumati ilan nur. Tak kira lah penjajah. Andai kata yang menjajah Malaysia ni, andai kata lah, tak berlaku. Andai kata yang menjajah Malaysia ni, orang Melayu tak sembahyang. Bila dia jajah Malaysia, dia suruh sembahyang. Orang Melayu tak mau hukum-hukum Islam, dia jajah Malaysia, dia memperkenalkan hukum Islam. Dia buat benda baik semua dalam konteks Islam.
maka penjajah itu adalah penjajah yang baik. Sepatutnya itu berlaku seperti mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Kemudian bila Nabi dah stabil di Madinah, Nabi buat apa? Fathul Makkah, membuka Makkah, balik kepada tanah tumpah darahnya, balik dia buka Makkah. Kalau kita dalam konteks sekarang, tentulah orang akan kata Nabi ini pengkhianat. Sepatutnya biarkan saja golongan musyrikin Mekah mentadbir Mekah, sebab mereka orang tempatan, mereka adalah peribumi, biarkan mereka memerintah Mekah. Tidak, Nabi tetap membuka, menjatuhkan Mekah, membuka Mekah. Dalam istilah sekarang barangkali menjajah Mekah pula, menjajah tempat dia sendiri, menjajah peribumi sendiri, menjajah suku sendiri, menjajah bangsa sendiri. Tetapi itu dikatakan khianat kalau dalam konteks sekarang, tetapi dalam Islam itulah dikatakan sebagai fathu, pembukaan, mengubah daripada minaz zulumati ilan nur. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, itu 3 tahap kemerdekaan. Di mana tahap kita? Kita hanya menyambut kemerdekaan, tetapi kita tidak memerdekakan sesiapa. Tak ada siapa kita merdekakan. Bila Obama main melawat Malaysia, kita cuba tak merdekakan Obama ni? Obama dia faham Kristian, dia faham sekular, kita try merdeka dia kena dakwah Obama. Kita buat tak? Apa yang kita buat? Patuh apa saja yang Obama suruh. Obama main saja, lepas tu siaplah ada orang kena tangkap. Bukan Malaysia saja, di mana-mana Obama melawat sekali habis kena tangkap. Sebab apa? Mereka mempertuhankan Obama, mencari redha Obama, bukan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ada satu kisah yang sangat terkenal, kisah benar tentang kemerdekaan, berlaku pada zaman Umar Al-Khattab ketika peperangan Qadasiyah, perang antara Islam dengan Parsi. Berlaku peperangan, kemudian dipendekkan cerita, berlaku gencatan senjata, perundingan, negotiation, gencatan senjata. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab menghantar wakilnya untuk gencatan senjata. Orang kalau nak pergi bincang gencatan senjata ni mesti orang yang hebat, orang yang terkenal, orang yang segak, tinggi, pakai bergaya. Nak bincang gencatan senjata perang dengan kuasa besar Parsi waktu tu, salah satu kuasa besar 2. Pertama Rom, kedua Parsi. Nak bincang gencatan senjata dengan kuasa besar, hantar orang hebat lah. Tapi siapa yang dihantar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab? Dihantar seorang yang hebat, tetapi dari segi fizikalnya koman lah, jenis ayam, cok ayam. Sayyidina Umar hantar cok ayam lah, jenis cok ayam lah, tetapi hebat. Nampak macam cok ayam tetapi hebat. Nampak kecil, kerdil, tetapi kecil, bukan sebarang kecil. Namanya Rib'i bin Amir. Hafal nama ni, Rib'i bin Amir. Kalau dengar kuliah tahun lain, barangkali ustaz lain akan sebut Rub'i. Itu 2 sebutan. Rib'i bin Amir, itu banyak orang sebut. Keduanya Rub'i. Rib'i bin Amir ni dihantar untuk berbincang dengan Panglima Parsi namanya Rustum. Kadang-kadang orang tulis Rostam. Tak apalah, Rustum ke Rostam. Jadi dia pun pergi jumpa Rustum. Dia naik seekor kuda yang dia ni Rib'i bin Amir ni seorang yang berbadan kecil, pendek, pakai selekeh. Kecil, pendek, pakai selekeh. Bukan setakat itu, naik kuda pun kecil. Kuda padi je kot. Tak, bukan kuda padi. Kuda biasa, tetapi kebetulan kuda dia rendah, kuda dia kecil. Sesuai lah dia kecil kan. Dia naik kuda kecil. Jadi dia naik kuda, dia pergi ke jumpa Rustum. Rustum waktu tu dalam perang. Jadi dia berada di dalam sebuah khemah yang hebat. Dia masuk, dia pergi ke arah khemah, dia dihentikan oleh pengawal-pengawal Rustum. Berhenti. Sebab apa pengawal Rustum suruh dia berhenti? Sebab tengok dia tak ada gaya kan. Dahlah kuda pendek, dia pun pendek. Dahlah dia pendek, kuda pun pendek. Baju selekeh. Dia kata berhenti, tak boleh masuk. Dia kata peduli apa? Aku nak masuk juga. Aku datang bukan aku minta, tetapi aku dijemput untuk berjumpa dengan
ketua kamu Rustum. Bila depa tak beraya, dia masuk juga tuan-tuan. Nak cerita sikitlah. Khaimah sementara lah. Khaimah sementara Rustum ni dihiasi dengan cukup indah. Sebab dia parlimen pusat. Kalau dalam konteks zaman di Amerika, barangkali setiausaha negara Amerika. Malaysia tak tahu kan? Tak boleh sama ketua setiausaha negara, tak sama setiausaha negara Amerika ke Mahir. Jadi dia masuk ke dalam khaimah. Khaimah Rustum ni digambarkan ada 3 komponen. Pertamanya dia ada pintu gerbang. Ulama berbahas tentang pintu gerbang ni. Tentu ada pintu gerbang macam mana? Lah ni musim kenuri, kalau musim kenuri, kalau tentu buat kenuri di dewan MPSP ke, mana-mana dewan, bila salam-salam dengan apa nama ayah pengantin tu kan, orang nak buat kenuri, masuk ke dalam, kita ada macam apa, pintu gerbang kecil kan, dia buat dengan besi ke apa tu kan, lepas tu dia hias dengan bunga-bunga kan. Jadi bila kita masuk kok pintu gerbang kecil tu, kita kena tunduk kan. Tu tujuan nak bagi tunduk kan. Jadi pintu gerbang dalam khemah buat pintu gerbang bukan ada sebab tak ada pasal. Jadi nak masuk ke jumpa Rustum ni kena tunduk. Tetapi Rib'i ni tak keduh tunduk sebab dia pendek. Jadi silap buat pintu gerbang itu. Sebab tu setengah ulama tak setuju kita buat kenuri buat pintu gerbang. Tuan perasan ke tak setengah? Dia kata tak ada salah apa. Dia kata aku tak tahu pun kata kenal lagu tu. Tak tahu apa, sewa mahal. Setengah kata buah pilah sebab sewa sekali dengan apa? Sekali dengan meja apa? Meja apa nama makanan beradab apa panggil kan. Sewa sekali dia kata buah pilah. Itu cerita asal penggunaan pintu gerbang kecil tu. Sebab nak bagi orang hormat. Dalam konteks kenuri, nak bagi orang hormat kepada pengantin. Nak bagi orang hormat kepada meja pengantin. Meja pengantin, tempat pengantin makan duduk suap kan. Jadi pelik kalau tengok pintu gerbang tu, meja pengantin tu saya malu, cukup malu Kalau saya pergi tempat kenuri tak ada dua-dua tu syok. Ada dua-dua tu gelisah. Tak apalah. Jadi satu, keduanya dalam khemah Rustum ni ada kapet tebal. Orang dulu hebat. Dia kuasa besar. Kemudian ada bantai banyak, bantai. Siapa ada bantai? Dulu kosen tak ada, seti tak ada. Orang duduk atas kapet. Jadi bantai tu tempat letak tangan lah. Jadi bantai set dua. Itu gambaran lah. Ulama cerita. Ulama sejarah cerita di dalam sirah, banyak sirah. Jadi itu keadaan. Jadi Rib'i ni dia masuk sekali yang kuda-kuda dah. Dia pani kata kurang ajak ni, dia kata ketok ni kurang ajak, masuk betul kan. Dia masuk, dia bawa lembing dah. Dia bawa lembing, mata lembing kok belah bawah. Dia style pegang lembing, dia pegang lembing, mata duk belah bawah. Mungkin dia mudah tikam. Bila dia masuk dengan kuda, bawa lembing, mata duk belah bawah. Calak habis, cari habis kapet tu. Nak tunjuk bahawa dia tak hormat kan, dia tak heran lah kat penjajah kan. Kat Persia ni kan, dia masuk dengan kuda, dia kata hang jemput aku, bukan aku nak main. Hang yang panggil nak bincang dengan aku, tak suka aku. Dia bawa lembing dia sambil dia masuk kuda dengan kuda dia sekali dia masuk dalam khemah, dia bawa dengan lembing dah, terkoyak habis kapet. Hebat, entah. Kita dah takut tak sangka nak jumpa orang besar kan. Lepas tu pula dia turun daripada kuda dah. Tali kuda dah dia ikat di bantai. Dia mahena betul-betul ya Rustum ni. Dia kata nak hormat apa, Rustum ni sembah matahari kan. Tali kuda dia ikat di bantai. Rustum, lepas tu orang marah nak pukul dia. Rustum kata relax. Walaupun dia lagu tu dia kecil tetapi dia hebat. Dia seorang yang hebat. Okey, tak apalah. Direngkahkan cerita, dia duduk di hadapan Rustum. Jadi Rustum tanya dia, pasal apa hampa umat Islam ni nak berperang sangat dengan Persia? Pasal apa hang nak masuk ke negara kami? Pasal apa hampa nak masuk di dalam kawasan jajahan kami? Hampa ni nak apa? Tak cukup makan kan? Kalau tak cukup makan, kami nak bagi makan. Habaq kan? Kalau nak projek, kami boleh bagi projek. Ataupun kamu tak cukup kot, Madinah dan Mekah tak celui kot, nak main lagi kawasan, habaq, kita boleh bedak seorang sikit. Habaq kan? Apa jawapan Rib'i?
Rabi'i kata apa? Rabi'i sebutkan di dalam 4 frasa. Kita boleh pecah ke dalam 4 frasa. Yang ramai ulama memberikan ucapan dia yang sangat terkenal ni, kata-kata yang sangat terkenal ini melambangkan arti kemerdekaan. Pertama dia kata Allahu ta'asana linukhrija man syaa. Allahu ta'asana linukhrija man syaa. Allah yang menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki. Ingat tadi. Apa dia? Maknanya kami bukan nak takluk hampa. Kami main ni untuk keluarkan hampa daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kekufuran kepada iman. Itu kemerdekaan pertama. Allahu ta'asana linukhrija man syaa. Allah menghantar kami untuk kami keluarkan sesiapa yang Allah kehendaki. Betul ya? Minaz zulumati ila nur, daripada gelap kepada cahaya adalah hidayah Allah. Terpulang pada Allah nak bagi hidayah kat siapa? Kami membawa mesej Allah Subhanahu wa taala supaya kamu tinggalkan kekufuran itu, terima Islam, terima iman, keluar daripada gelap, masuklah dalam cerah. Okey? Itu pertama. Itulah kemerdekaan. Keluar daripada kegelapan, cari cerah. Kalau duduk dalam gelap selalu sambut merdeka pun dalam gelap, itu bukan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah tahriri nuri. Kemerdekaan mesti berapit dengan cahaya, nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata. Sebab itulah apabila sesebuah negara Islam masuk kepada sesebuah negara, tidak dikatakan penaklukan, tidak dikatakan penjajahan, tetapi dikatakan sebagai al-fath, fathu, pembukaan. Kita masuk untuk apa? Untuk merubah, memerdekakan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kekufuran kepada iman. Itu pertama. Keduanya, min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya untuk Allah. Itu kemerdekaan kedua. Takrif kemerdekaan kedua. Dia sebut min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dalam riwayat yang lain disebutkan min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, daripada mengabdi diri sesama hamba kepada mengabdi diri kepada hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang selalu sebut merdeka tu apa dia? Min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada menghambakan diri sesama manusia kepada menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan sistem-sistem manusia, sedangkan Allah suruh guna sistem Allah, bermakna kita menghambakan diri sesama manusia. Bukan nanti kita sujud kepada manusia itu, bukan nanti kita jadikan manusia itu berhala, dengan kita menggunakan pemikiran mereka, menggunakan sistem yang dibuat yang bercanggah dengan sistem yang Allah perkenalkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, bermakna kita menyembah sesama manusia. Jadi kemerdekaan adalah meninggalkan sesembahan sesama manusia dan menyembah kepada Allah semata-mata. Sistem apa-apa ikut Allah, segalanya ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, segalanya ikut perintah Allah. Itu makna kemerdekaan. Ketiganya dia kata, wa min jawril adyan ila adlil Islam, merdeka daripada kekejaman agama-agama. Al-adyan, agama-agama ataupun cara hidup yang salah. Merdeka daripada kekejaman, kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Merdeka daripada kezaliman cara hidup yang songsang kepada keadilan Islam. Ketiga ini membawa maksud yang mudah, cara mudah. Apa dia? Memperkenalkan keadilan Islam. Kami nak masuk, kami nak perang dengan hampa, bukan kami nak hampa, bukan kami nak bunuh hampa, bukan kami nak tawan hampa, bukan kami nak ambil harta benda hampa. Tak. Kami nak perkenalkan keadilan Islam. Sebab yang selain daripada Islam tak adil. Walaupun kita kata adil, yang adil hanyalah yang menurut keadilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Itu yang dikatakan kemerdekaan ketiga. Kita nak mau supaya keadilan itu tidak ada double standard. Mari kita tengok salah satu cerita nak bagi kita faham tentang keadilan Islam ini. Amru ibn As semasa pemerintahan Umar Al-Khattab menjadi gubernur Mesir.
Pada suatu hari anak Amr ibn As, anak Gubernur, berlumba kuda dengan seorang Qibti. Anak orang hebat, Gubernur Mesir. Lawan kuda, lumba kuda dengan Qibti. Qibti ni anak orang lekeh, cak ayam cak ayam. Cak ayam lawan dengan branded ni. Seolah-olah lah contoh. Hak branded lawan cak ayam. Tiba-tiba cak ayam menang. Anak Qibti ni menang. Bila menang? Zaman dulu lagi ada dah. Anak Amr ibn As kata, hang lawan dengan orang besar pun, hang tak bagi kalah. Pulun bagi menang juga. Dia penampak bagi, dia pukul Qibti ni. Dia pukul Qibti ni. Sebab apa dia pukul? Bagi dia kata Qibti ni orang Koman, cak ayam ya. Rakyat marhen, aku anak Gubernur. Itu yang dikatakan menyembah sesama manusia. Kan? Mengukur sesuatu itu berdasarkan kepada nilai nafsu manusia, bukan ketetapan Allah. Jadi dia tampak. Lalu Qibti ini bawa ayah dia jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia menghadap khalifah. Khalifah mereka menuntut supaya hukuman qisas dikenalkan kata anak Amr ibn As. Anak Amr ibn As bantah, pasal apa pula? Saya anak Gubernur, takkan anak Gubernur nak kena hukuman? Takkan anak Gubernur nak kena hukuman? Lalu Umar menjawab dengan nada yang cukup tegas, sejak bila kamu memperhambakan manusia? Walhal semua mereka telah dilahirkan oleh ibu-ibu mereka sebagai anak-anak merdeka. Jadi merdeka bermakna tidak ada double standard. Merdeka bermakna keadilan Islam. Jadi Rib'i bin Amir ni mahabbah kepada Rustum ni bahawa kami main ni nak bagi tu, nak bagi keadilan Islam, manisnya Islam, bagi keadilan. Bukan nak merosakkan keadilan. Mari kita baca suatu puisi. Kita baca satu puisi yang menarik oleh KHA Mustafa Bisri. Tuan-tuan, saya ubah puisi ini supaya jadi lebih pendek, sepatutnya panjang. Dia kata apa? Ini nak tahu merdeka atau tidak kita. Dia kata orang besar jujur, tak jujur makmur. Orang besar jujur ke tak jujur ke senang itu. Dia orang besar. Benar tidak benar dibenarkan. Orang besar kalau benar dikatakan benar, tak benar pun dikatakan benar. Zalim tidak zalim dibiarkan, tak zalim pun tak apalah dibiarkan. Zalim pun dibiarkan juga, tak ada siapa tegur, biar zalim pergilah ketua kita kan, pemerintah kita. Jadi itu tidak ada keadilan. Itu maknanya tidak ada kemerdekaan. Orang besar boleh bicara semaunya, orang kecil hanya dibicarakan saja. Orang besar cakap apa pun betul, tak ada salah apa. Orang berkuasa, orang besar. Tetapi orang kerdil, rakyat biasa ini, orang tak peduli apa yang mereka bicara. Malah bukan setakat itu, kalau dibenarkan mengubah puisi ini, orang besar boleh bercakap apa saja, bicara semaunya. Orang kecil bila bicara dikenalkan atas hasutan. Tuan tengok seminggu dua ni kan, banyak orang didakwa di bawah atas hasutan. Kita tak tahu boleh cakap apa yang boleh cakap, apa yang tak boleh cakap. Seorang pensyarah Universiti Melaya, PhD dan bidang undang-undang, cakap kena tulis artikel di dalam Sinar Harian. Sinar Harian ke apa dia tulis? Dia bakal didakwa di mahkamah. Allah ni kegilaan kepada pendakwaan atas sultan. Tak boleh cakap apa, semua pun atas sultan. Bagi pandangan pun dimasukkan dalam atas sultan. Sebab apa? Sebab kita kerdil, kita kecil. Orang besar dikata binatang apa? Tak salah, kata api apa tak betul. Jadi orang kecil bila kata silap sikit atas sultan. Sayang, orang-orang yang ada kelulusan yang tinggi ini kita tak pandai menjaganya, tapi kita mengambil tindakan kat atasnya. Dia ni ada PhD dalam bidang undang-undang. PhD dia tu daripada School of Oriental and Asian Studies, University of London, Kemahiu. Sosal, School of Oriental Studies. School of Oriental Studies. Payah lulus tu. Try ambil tengok, macam tak lulus PhD dah sangat bernilai tinggi. Orang lagu tu patut kita jaga, bukan kita mengambil tindakan. Tak apalah. Orang kecil dia kata, kalau jujur dibilang bodoh. Orang kecil, orang biasa macam kita ni, kalau kita jujur, orang kata apa? Bodoh dia ni, betul-betul macam kapak bodoh, macam parang bodoh gitu. Kan? Tapi kalau orang besar bodoh, dia kata jujur.
Saya ada beberapa contoh, saya tak mahu sebut kan. Dulu Malaysia ada 2 orang menteri. Memang bodoh. Memang bukan bodohnya lah. Nampak muka mentau bodoh. Entah fikir balik, tak ada lah, tak ada. Lama dah tak ada. Tapi orang-orang hak sokong dia kata apa? Tu jujur, tu betul payah jumpa menteri betul. Sebab tak tahu nak buat apa, dia bodoh. Jadi oleh kerana dia besar, orang nampak dia sebagai jujur. Kalau kita jujur pula, orang kata sebagai bodoh. Orang kecil berani dikatakan kurang ajar. Orang kecil, rakyat biasa berani mempertahankan kebenaran. Orang kata kurang ajar ni, Melayu apa ni kurang ajar. Mak dia tak belah elok kan, tak didik dengan elok. Orang kurang ajar dikatakan berani. Orang kecil ni buat apa-apa sikit, kurang ajar, tak sepatut lawan orang lagu tu. Ada cara yang lebih lain, patut jumpa, lutut bertemu lutut dan sebagainya. Tetapi kalau orang besar buat kurang ajar, dia kata hebat, berani sungguh. Tengok sendiri, saya tak perlu bagi contoh yang detail. Orang kecil mempertahankan haknya dikatakan pembikin onar. Orang kecil, rakyat biasa tak setuju, harga getah jatuh, buat tunjuk perasaan, dia kata buat kacau pula dah. Tetapi kalau orang besar merampai hak orang dikatakan pendekar. Banyak orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang elit merampas harta rakyat. Dia tak rampai, dia takkan masuk rumah kita curi. Tetapi projek semua dia siapa? Gula dia ambil, monopoli gula, monopoli susu, monopoli roti, monopoli segala-galanya. Semua hak dia dalam Malaysia ni. Maknanya merampas hak-hak orang lain. Mereka dikatakan apa? Kerana mereka orang besar, mereka dikatakan itulah pendekar. Kita bangga mempunyai orang Melayu yang kaya-raya. Padahal dia kaya dengan cara mudah. Saya nak bagi satu contoh untuk tonton balik fikir. Benda real berlaku. Benda real berlaku. Tak nak marah-marah. Suatu hari saya duduk di Al-Ustaz. Saya selalu, rumah saya di Taman Pulai Jaya. Saya selalu naik motor borok lah. Tak susah naik motor borok. Berulang-alik Al-Ustaz dengan Taman Pulai Jaya. Kita lalu kat Jalan Kancut. Di situ ada satu papan tanda. Dulu lah tak ada lah. Okey, dilarang menceroboh. Hak milik Arkib Negara Malaysia. Ni saya bagi contoh, marah-marah lah, real kan. Tak betul sama kan. Kalau tuan-tuan masa belah kanan. Taman Kancut tu, belah sini apa nama flat, belah kanan dia tulis tempat kosong, dia tulis itu dilarang menceroboh. Hak milik tanah, hak milik apa nama Arkib Negara Malaysia. 5 tahun selepas itu papan tanda itu telah bertukar. Tuan-tuan tahu dah duduk di mana? Di sebelah sekolah menengah Halok Merah. Sebelah sekolah Halok Merah di sini dilarang menceroboh harta milik Arkib Negara Malaysia. Jadi maknanya Arkib Negara berpindah daripada tempat yang bernilai tinggi kepada tempat yang bernilai rendah. Masih tinggi lah tapi rendah. Daripada sekaki RM12 kepada sekaki RM2. 5 kupang RM1. Nampak? Itu bisnes zaman lah, bukan susah. Kan? Kita ada tanah nilai RM2. Kita pergi tukar dengan tanah bernilai RM20. Siapa tidak kaya dengan cara itu? Itu contoh terbaik yang saya bagi. Kan? Dilarang masuk harta Arkib Negara Malaysia. 5 tahun lepas itu tak ada lah. Papan tanda tadi duduk di kawasan yang murah, maka berlaku pertukaran tempat. Bukan suka sama suka. Itulah cara orang memonopoli harta-harta kerajaan. Harta kerajaan adalah harta rakyat. Bagi orang yang macam ni, walaupun mereka merampas hak orang lain, tetapi inilah dikatakan pendekar. Menega pandai. Dia kata Melayu macam ni, kalau ada 10 orang makmur Malaysia. Menega pandai, tunggu tak pandai. Kita berarti kan. Tak apalah. Yang keempatnya wa min dhiqid dunya ila si'atil dunya wal akhirah. Kami nak memerdekakan daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Tujuan kami nak bawa kepada kamu, nak memerdekakan kamu daripada duk gila dunia. Kami nak offer bagus punya. Daripada duk gila dunia, teruskan gila dunia. Tetapi kembarkan dunia itu dengan akhirat. Attach the world to the hereafter. Maknanya dunia ini kita kena kembarkan dengan akhirat. Tuan-tuan, seolah-olah seperti kalau tuan-tuan beli saham harga RM1.
Apa yang terkembar pada harga saham RM1? Kalau tuan-tuan bidang ni, accountant ke apa, faham. Kalau tuan-tuan bukan, payah faham. Kita beli saham harga RM1. Apa ada pada harga RM1? Hak kita untuk mengundi. Kita pegang RM1 tu. Orang kata, Allah pegang RM1 hingat. Dia tak erti. Bila kita pegang walaupun RM1, kita mendapat hak untuk mengundi dalam mesyuarat agung. Jadi terkembar pada saham itu adalah hak mengundi. Jadi itu begitulah juga pada dunia ini, kita kembarkan dengan akhirat, supaya setiap apa yang kita lakukan di dunia ini kita kaitkan dengan akhirat, supaya setiap amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, setiap aktiviti kita lakukan di dunia ini, jadikanlah ia sebagai amal soleh, supaya kita akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Itu dikatakan kembarkan dunia dengan akhirat. Kita lah ada, kita asin, dunia asin, akhirat asin. Akhirat ni sembahyang untuk akhirat. Saya aku menega ni dunia punya. Rugi. Sembahyang tu tak apalah, dunia dia bawa ke akhirat. Hak menega tu pun dunia dibawa ke akhirat. Tak ada benda dunia ni yang tak dibawa ke akhirat. Jadi kita jadikan orang yang boleh kembarkan dunia ini dengan akhirat. Ini yang disebutkan oleh Rib'i bin Amir. Dia kata, kami nak ajak satu benda ke hamba. Hamba gila dunia, teruskan gila dunia, tapi kembarkan dengan akhirat. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Merdeka daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia. Dunia ni kami nak bagi lagi luas. Dengan amal-amal soleh dunia akan jadi luas dan terkembar dengan akhirat. Cantumkan dunia dengan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang lajak lepas 5 benar boleh lagi kan. Akhir sekali ni Allah sebab last. Kita tengok satu pandangan oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sulaiman daripada Pondok Sungai Durian, bukan daripada Pondok Sungai Durian, pengasas Pondok Sungai Durian, dia mati lama kan. Dia tulis dalam sebuah kitab dia, anak dia Dr. Basit Abdul Rahman. Dr. Basit Abdul Rahman. Abdul Rahman ni Pak Dr. Basit ni seorang ulama lah. Seorang ulama yang ada PhD pada Universiti Madinah. Duduk di Kuala Kerai, Kelantan. Jadi pak dia dulu mengasas sebuah pondok dinamakan Pondok Sungai Durian di Kuala Kerai, Kelantan. Kuala Kerai adalah sebuah pekan yang sebuah daerah yang terkenal daripada zaman dulu ni. Kalau tuan-tuan membaca Rihlah Ibnu Battutah, sekadar maklumat. Kalau tuan-tuan membaca kitab Rihlah Ibnu Battutah, Ibnu Battutah kata zaman dia mengembara zaman dulu-dulu ni. Kan, zaman dulu ratus tahun dulu ni, Kuala Kerai ni sudah maju. Kuala Kerai adalah sebuah negara merdeka yang dalam Kelantan lah. Jadi dia diperintah oleh seorang permaisuri yang berani, seorang raja perempuan yang ketika Ibnu Battutah mai tak ada siapa nak layan. Jadi raja perempuan ni hentak orang supaya mai jaga Ibnu Battutah. Abang kata tunggu sat, aku pergi perang. Maknanya raja perempuan Kuala Kerai ni pergi perang melawan Siam kot dulu, lawan musuh dah. Tak apalah, nak cerita bahawa Kuala Kerai ni hebat, tetap boleh rujuk dalam kitab Rihlah Ibnu Battutah. Jadi Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni dia tulis sebuah buku tapi dia tak jual. Anak dia kata kalau nak boleh pinjam tu ustaz. Tak apalah kan. Jadi dia kata apa tentang kemerdekaan? Kita ambil sikit apa dia kata tentang kemerdekaan. Dia kata dia tulis sebuah syair lebih kurang berbunyi, dia kata harimau mati meninggalkan belang. Harimau bila mati dia tinggalkan belang. Semua orang faham. Penjajah pergi meninggalkan perasaan. Penjajah pergi meninggalkan undang-undang. Di manakah kemerdekaan sebenar? Penjajah dia kata kalau dia nak tinggalkan Malaysia tercinta ni, pertama dia tinggalkan perasaan. Apa maksudnya? Dia kata orang-orang yang ditinggalkan ni telah dia didik dah bagi jadi lebih teruk pada dia. Lebih teruk pada dia. Orang-orang yang lebih orang putih daripada orang putih. Orang dulu panggil sebagai Western Oriental. Jadi apabila penjajah nak tinggalkan Malaysia ni, dia dah tinggalkan kepada rakyat Malaysia, terutama orang Melayu ini, sifat Western Oriental. Lebih orang putih daripada orang putih. Itu kesan Ghazwatul Fikri, serangan pemikiran. Penjajah dia tak akan berperang lagi dengan kita. Dia tinggalkan kita. Dia bagi kita mentadbir negara ini. Tapi dia pastikan kepala otak pemimpin-pemimpin kita, kepala otak orang-orang bangsawan, kepala otak golongan-golongan elit ini
tertanam dalam mereka ini jiwa-jiwa orang putih. Mereka lebih orang putih pada orang putih. Hitler pernah mengatakan bahawa inilah orang yang paling bahaya, dia kata. Jika aku bertemu dengan dua golongan, pertamanya dia kata golongan Yahudi, keduanya golongan yang bukan Yahudi tetapi belagak lebih pada Yahudi, aku bunuh hak nombor dua dulu. Pasal apa? Orang yang belagak Yahudi ni lebih jahat pada Yahudi. Kita ambil contoh sebab apa Yahudi boleh kekal di Israel. Sebab apa Israel terus menerus menyerang Gaza dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia di backing oleh bukan Yahudi. Sebenarnya yang membacking Israel bukan Yahudi. Yang backing Israel adalah orang yang berjiwa Yahudi, yang lebih Yahudi daripada Yahudi, yang Hitler kata pseudo, PSEUDO Yahudi, pseudo Yahudi. Inilah paling bahaya. Negara-negara Eropah hampir semuanya adalah belagak Yahudi lebih daripada Yahudi. Sebab itu dia boleh kekal, Israel boleh kekal. Dia bangga berjiwa Yahudi, walaupun dia bukan beragama Yahudi, berjiwa Yahudi. Hitler kata kalau aku jumpa aku bunuh hak ni dulu. Yahudi tak ada masalah kan? Yang bermasalah ada orang yang pseudo Yahudi. Yang masalah bukan penjajah tetapi orang yang anak-anak tempatan yang lebih teruk daripada penjajah, yang lebih orang putih daripada orang putih. Cara pakaian, cara hidup, cara bersosial, semua seperti orang Inggeris. Ada? Barangkali di kampung tak ada. Kalau dalam pekan, kalau pergi mesyuarat jabatan kerajaan, kita ambil, tak salah benar ni. Tapi kalau kita mesyuarat, ambil mesyuarat pra kabinet ke atas, sepatah Melayu tak ada. Mula-mula Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan, datuk-datuk, Tan Sri ke apa benda. Masih kerana hadir dalam mesyuarat ni. Habis itu cakap putih tetapi dalam mesyuarat tu kan tak ada jumpa Melayu duduk di Kedah cakap Melayu lah kan. Tapi pi sebelah KL tak ada, depa bangga. Kalau bercakap orang putih sedap tau lah, tak sedap tu. Tapi main dengan bangga kan. Tak apalah. Jadi keduanya, penjajah pergi akan meninggalkan undang-undang. Penjajah paling bahaya ialah undang-undang. Dia tinggalkan undang-undang. Tapi sayangnya orang Melayu bila sebut undang-undang dia nampak kepada halal dan haram. Bila dia sebut undang-undang dia nampak kepada boleh tak boleh, sama. Dakwah di mahkamah, denda, kompaun dan sebagainya. Itu silap. Itu tak bahaya. Buat bila orang putih buatlah apa? Yang paling bahaya ialah mekanisme undang-undang. Undang-undang ni adalah mekanisme. Bila tuan-tuan membaca kenyataan Peguam Negara Brunei ketika hari pertama Brunei memperkenalkan undang-undang hudud di Brunei, dia kata undang-undang hudud ini 70%-nya adalah mekanisme, hanya 30% saja hukum kan, sebabkah hukum apa-apa, 30%, yang 70% adalah mekanisme. Undang-undang ni adalah seperti enjin pada sebuah kereta. Merdeka macam mana pun kalau kita menggunakan undang-undang orang putih, bermakna kita seperti sebuah kereta, enjin orang putih. Bayangkan enjin orang putih, buang enjin tak ada apa. Merdeka kita hanya pada roda, tayar, body, tu pun kalau body Melayu kan, pintu kereta, cermin kereta, bumbu kereta, enjin tetap enjin orang putih. Itu kemerdekaan kita. Tuan-tuan tengoklah, bukan nak fitnah. Tengok dalam akta mana pun akta, dia mesti ada satu clause yang merujuk kepada, dia tak sebut dengan jelas tetapi ditafsirkan bahawa apabila timbul masalah hendaklah dirujuk kepada common law Inggeris. Ada adat orang putih. Bukan setakat di Malaysia, di semua negeri jajahan itu dia tinggalkan. Bila sesuatu pertikaian berlaku bukan rujuk pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia rujuk kepada common law Inggeris. Adat Inggeris, common law dalam bahasa yang mudah, adat orang putih. Maknanya keputusan perundangan di Malaysia dalam hampir semua akta adalah merujuk kepada common law Inggeris, adat orang putih. Nak tahu benar tak benar sesuatu ni, bukan ukuran Al-Quran dan hadis. Benar tak benar sesuatu adalah ukuran adat Inggeris. Kalau adat Inggeris kata benar, benarlah. Kalau adat Inggeris kata salah, salahlah. Walaupun benar itu mungkin salah dari segi Islam, dan salah itu mungkin benar dari segi Islam. Ukuran, kayu ukur adalah kayu ukur orang putih. Itu bahaya. Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis tentang bahaya ni. Nabi kata latun qadu ural Islam urwatan urwah kullaman taqadat urwah
fasabbatan nasu billati taliha minhunna fa'awwalahunna naqdal hukmu wa akhiruhunna as-salah. Nabi kata akan terongkai ikatan Islam satu-satu. Ikatan Islam ni, kalau Islam ni ibarat ikatan akan terongkai satu-satu. La tunqadu urul islami urwatan urwah. Terongkai satu-satu. Bahana penjajah ni Nabi dah habaq wai lagi bawa ikatan Islam akan dirongkaikan. Kullaman faqadat urwah, apabila terongkai satu ikatan akan terongkailah selanjutnya tasabbatan nasu billati taliha minhunna. Terongkai satu ikatan, nescaya manusia akan mengikuti yang selanjutnya. Fa'awwaluhunna naqdal hukmu, perkara yang mula-mula akan terongkai adalah pemerintahan. Wa akhiruhunna as-salah, dan akhirnya yang last terongkai adalah salat. Jadi maknanya orang putih bila ada mai ikut hadis Nabi ni, Nabi dah jangka dah. Hadis ini adalah hadis futuristik. Bila orang putih mai jajah Malaysia, bila nak tinggal Malaysia, pertama dia nak pastikan pemerintahan mesti bukan berdasarkan Islam. Itu yang nak. Anak semayang lah medai hitam tak mana pun. Anak puasa lah sunat. Hampir hadis. Tiap-tiap tahun ikut suka hang lah nak buat apa. Satu yang aku tak mau. Mantah tak boleh cara Islam. Nabi habaq dah fa'awwalahunna naqdal hukmu. Perkara yang pertama akan diterongkai adalah hukum-hukum Islam. Yang akan terongkai adalah pemerintahan Islam. Yang akan terongkai adalah politik Islam. Itu dapat akan pastikan terongkai daripada ikatan Islam. Jadi itulah serba sedikit tentang kemerdekaan. Semoga menu kemerdekaan yang kita berikan ini, walaupun dah terlepas 31 Ogos 2014, kita masih kita boleh menjadikan pedoman bahawa itulah kemerdekaan yang dituntut oleh Islam. Semoga kuliah ini memberi sedikit input kepada kita untuk meraihkan kemerdekaan, menyambut kemerdekaan pada yang ke-58 akan datang. Kita doakan sebagai negara Malaysia, kita Malaysia ini meninggalkan merdeka benar-benar ke arah apa dia? Meninggalkan yang gelap kepada yang cerah, minaz zulumati ila nur. Sebelum kita menyambut kemerdekaan, sebelum kita berapi-api meneriakkan merdeka, kita merdekakanlah diri kita. Tinggalkan perbuatan-perbuatan jahiliah, tinggalkan benda-benda yang tak elok, maka terimalah Islam, peluklah Islam sekuat-kuatnya. Peganglah kepada ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Setengah ulama kata kemerdekaan itu ialah kita pegang kepada tali Allah. Sebagian besar ulama kata tali Allah itu apa dia? Tali Allah adalah Al-Quran. Peganglah kepada Al-Quran. Tapi sebab apa kena pegang kepada Al-Quran? Tali mesti tali kuat. Kita nak jatuh daripada gunung, kita nak pegang tali, kita mesti pegang tali yang kuat. Kalau kita nak jatuh daripada pokok, kita pegang apa? Ranting rapuh? Tak, kita akan pegang ranting yang kuat. Kalau tuan-tuan mengguna smartphone pun, tuan-tuan beli smartphone kalau boleh nak cari yang mana? Bukan elok, yang RAM dia tinggi. Sajalah nak bagi teknikal lagi. Nak cari lah kan, beli handphone 500, nak RAM 2GB, payah. Pasal apa orang nak cari RAM kuat? Sebab RAM ni seperti pegang pada dahan. Kita nak dahan kuat, RAM rendah maknanya dahan rapuh. Tak lagi hang kan? Kalau siapa guna handphone itu prinsipnya. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang kepada yang kuat, yang teguh. Apa yang kuat? Al-Quran. Selesai tak? Tak selesai. Pegang yang kuat, kena pegang kuat-kuat. Pertama pegang yang kuat. Yang kuat satu ya Quran. Tapi tak jadi pegang Quran pun kalau tak pegang kuat-kuat. Kena pegang kuat-kuat. Pegang yang kuat, keduanya pegang kuat-kuat. Selesai tak pegang kuat-kuat? Tak selesai juga. Bukan setakat pegang kuat-kuat, pegang dengan cara yang kuat. Pegang yang kuat, pegang kuat-kuat, pegang dengan cara yang kuat. Pegang dengan cara yang kuat adalah berjamaah. Okay? Apa-apa benda adalah berjamaah. Dalam surah Al-Kahfi Allah ceritakan bagaimana Ashabul Kahfi Allah tolong dia dalam dua bentuk. Pertamanya Allah lindungkan dia dalam gua. Selesai tak masalah lindung dalam gua? Ada? Tak selesai? Apa dia? Kedua, Allah tolong dia supaya mereka bersama. Sentiasa bersama 7 orang ni. Kebersamaan mereka jaga. Jamaah mereka jaga. Walaupun duduk dalam gua yang tinggi. Tetapi kalau mereka duduk berkelahi,
tak jaga masing-masing, tak jaga jemaah. Depa mungkin keluar, duk selesai lepas kawan lain-lain, depa terjaga, katalah depa keluar. Orang tangkap seorang, tangkap habis semua. Jadi ulama kata, Allah ajak kita bahawa golongan Ashabul Kahfi Allah bagi pertama gua, kedua Allah bagi kebersamaan. Kepada umat Muhammad Allah bagi 3. Tuan-tuan boleh baca dalam ayat 27 dan ayat 28 surah Al-Kahfi. Allah bagi 3 kekuatan. Pertamanya apa dia? Al-Quran. Kalau Al-Kahfi, Ashabul Kahfi Allah bagi gua. Kita Allah bagi Al-Quran. Kemas lagi. Kemas daripada Ashabul Kahfi. Kita ni Allah bagi Quran. Keduanya Allah bagi doa. Kalau Ashabul Kahfi dia doa lalu dia dapat perlindungan dia gua. Tetapi kita Allah bagi Quran, doa untuk mendapat yang lebih baik lagi, doa untuk mendapat perlindungan Allah. Dan ketiganya Allah bagi kebersamaan juga. Quran, doa dan kebersamaan. Itu istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita mendapat manfaat daripada perbincangan ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ila 'ilmina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.